Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada kali ini kita dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan PKPB dalam sekarang. Adik-adik mungkin ada yang sekarang ni terdapat ke sekolah, tetapi perjuangan dakwah, solat, berbuat baik dengan ibu bapa, berbuat baik dengan ibu, dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga perlu kita teruskan. Walau bagaimanapun, yang penting sekali kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah memberikan kepada kita kekuatan, kerahmatan, kita masih ada lagi ibu dan ayah. Baik. Pada pagi ini, pada kali ini insya-Allah kita ingin sama membicarakan dengan satu tajuk, iaitu riak. Apakah maksud riak? Asal perkataan ro'a, melihat, memperlihatkan, riak. Riak boleh ditakrifkan sebagai sifat untuk menarik pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan baik yang dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat dan kedudukan. Adik-adik sekalian, riak ni maksud dia apa? Kita nak bagi orang tengok kita nampak elok. Riak. Memperlihatkan, kita buat satu benda tu untuk apa? Kerana sesuatu. Kita bercantik-cantik untuk apa? Untuk nak bagi orang puji. Contohnya, kita pakai tie kerana apa? Kerana apa? Kerana nak bagi orang tengok kata aku ni handsome. Contohnya, aku pakai tudung kerana apa? Kerana nak bagi orang puji kata tudung aku ni tudung baru. Contohnya, adikku sekalian, itu ialah riak. Sifat riak yang nyata seperti menunjuk-nunjuk dalam amal ibadah, dan riak yang tersembunyi ialah beratnya hati seorang tapi akan berbuat demikian apabila ada orang lain yang menyaksikannya. Adikku sekalian, maksud riak ialah apa? Riak ni ialah apabila duduk sorang-sorang, nak buat payah. Tapi kalau depan orang, semangat nak buat. Contohnya, apa dia? Nak baca buku. Kan? Kalau duduk sorang-sorang, segan nak baca buku. Kan? Tidur lagi sedap. Tetapi kalau kata duduk depan orang, semangat baca buku ni. Pasal apa? Nak tunjuk kat orang, kata kita ni rajin. Tangan tak boleh macam tu. Semangat nak pergi semayang. Pasal apa semangat semayang? Pasti nak tunjuk kat orang kata aku ni rajin semayang, orang alim. Kan? Nak bagi orang puji kita. Tetapi anak sekalian, kalau duduk sorang-sorang, segan nak semayang. Malas semayang. Tidur lagi sedap. Itu tak boleh tu. Itu ialah riak anak sekalian. Kata Nabi SAW, anna adna riak syirkun. Serendah-rendah riak ialah syirik. Nampak sekalian? Umat Islam perlu berhati-hati supaya tidak bersifat riak, dan sebaik-baiknya hendaklah membiasakan diri untuk merahsiakan segala amalan baik supaya tidak diketahui oleh orang. Anakku sekalian, kita ni, anakku sekalian, kalau boleh kita jangan nak cerita kat orang pasal kebaikan yang telah kita buat. Kan? Jangan nak cerita kat orang. Sebab apa? Takut terjadinya riak. Tetapi kalau kita niat kita, anak sekalian, semata-mata nak bagi orang tu bersemangat, tak apa. Contohnya, kita tengok ada orang kawan kita susah. Ayah dia baru meninggal. Anakku sekalian, kita cerita, Minah, kemarin hari Ahad itu aku pergi ke rumah dia. Rumah apa? Kawan-kawan kita, Latifah. Pasal apa? Ayah dia baru meninggal. Aku bagi duit, alhamdulillah, bagi berapa? RM50. Aku ambil daripada tabung hari raya rumah aku. Kan, aku punya tabung aku hari raya, aku ambil duit raya aku dulu yang terlepas, aku bagi kat dia. Kita niat kita cerita tu bukan kerana nak riak anak sekalian, tetapi kita niat nak bagi semangat kepada orang lain. Minah ni boleh bagi RM50, takkan aku nak bagi RM50 juga, aku nak bagi RM100. Contoh, kita niat untuk apa? Nak beri semangat kepada orang lain, tak apa. Tapi kalau kita niat untuk menunjuk anak sekalian, tak boleh. Hukum dia haram. Riak. Perkara-perkara yang boleh membuatkan riak, anakku sekalian. Pertama, tubuh badan. Tubuh badan. Yang kedua, pakaian. Pakai cantik-cantik. Untuk apa? Nak bagi orang tengok. Yang ketiga, ucapan.
Oi, ucapan hebat. Bercakap dengan cikgu hebat. Oh, lembut. Berlemah lembut depan cikgu. Tapi belakang cikgu kata macam-macam kat cikgu. Tak boleh macam tu. Kan? Berlemah lembut dekat depan kawan. Tapi kat belakang kawan kutuk dia macam-macam. Kan? Pasal apa nak tunjuk kat orang lain? Nak tunjuk dekat cikgu lain bahawa dia tu orang yang baik dan juga elok, anak sekalian. Tak boleh. Perlakuan dan juga perbuatan. Macam tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam mengkhabarkan mengenai golongan munafik dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka celakalah. Allah Taala celaka kata kat orang tu, anak sekalian. Kat siapa? Orang ni orang baik ke tidak? Orang baik. Siapa anak sekalian? Celakalah orang yang solat. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Allah Ta'ala kata celaka kepada orang solat. Orang baik. Iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Anak sekalian. Terhadap solatnya. Yang berbuat riak. Anak sekalian. Alladzina hum yura'un. Dia semayang. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk nak bagi tunjuk. Dia nak tunjuk ke orang bahawa dia tu orang yang baik, orang yang solat. Dia cerita ke orang, kata, "Oi, malam tadi aku sembahyang tahajud hantara berapa rakaat? 10 rakaat." Hang buat berapa rakaat? Itulah hang patut besar hang boleh teruk. Tu dia kata ke orang pula. Tak boleh, anak sekalian. Kita tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kita menghina orang pun tak boleh, anak sekalian. Kan? Niat kita nak cerita ke orang hanya semata-mata biar orang puji kita. Orang ni hebat. Oi, aku lulus periksa baru ni pasal apa? Pasal aku ni baca Quran. Aku rajin buat baik dengan orang. Sebab tu aku lulus periksa. Hang tak lulus. Tu dia kata ke orang. Pasal apa? Hang tengok hang semayang tak betul. Itulah. Niat walaupun dia tu orang yang baik. Kan? Nak tegur kepada kawan dia yang tak solat. Niat dia baik nak tegur kawan dia yang tak solat. Tetapi dengan cara menghina, cara nak menunjukkan bahawa kebaikan yang dia buat itulah membuatkan dia berjaya. Salah, anak sekalian. Kita takut tertipu dengan tipuan syaitan, anak sekalian. Baik. Allah Ta'ala berkata bahawa fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang yang solat. Celakalah kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang solat, iaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Yang kedua, yang ketiga, yang berbuat riak, anak sekalian. Baik. Kata seterusnya sekalian. Satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang dibicarakan atau yang diadili ke atasnya pada hari kiamat. Nampak? Perkara pertama yang akan diadili ke atas seorang itu pada hari kiamat, iaitu seorang lelaki diminta baginya hal berjihad di jalan Allah. Nampak tak? Lepas tu ceritanya apa lagi? Maka didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan, maka dia mengenalinya. Maka amal apakah yang telah engkau berikan kepadamu? Maka dijawab oleh orang tersebut, Aku sudah berperang semata-mata kerana-Mu sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berbuat demikian agar engkau mahu disebut sebagai pahlawan. Dan hal itu sudah disebut orang. Lalu diperintahkan supaya dia diseret oleh malaikat atas mukanya sehingga dilempar ke dalam neraka. Cerita ni macam ni, anakku sekalian. Di akhirat nanti, ada seorang itu, dia telah mati syahid. Dia telah mati syahid, sekalian. Syahid macam mana, syahid? Dia telah berkorban, dia telah berjihad dalam keadaan berani, dia telah berkorban dengan harta dia, dengan jiwa dia, dan kan dia telah meninggalkan anak isterinya, dia telah meninggalkan kenikmatan duniawi, anakku sekalian. Kan di akhirat nanti, anakku sekalian, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau berperang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Ta'ala dia kata, ya, lebih kurang macam itulah. Maksudnya, maka dijawab oleh tersebut, aku sudah berperang semata-mata kerana-Mu sehingga aku mati syahid, kata orang tu. Tetapi innallaha, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu hadis, innallaha la yanzuru fi suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Maka dijawab orang itu, Allah Ta'ala telah berkata, engkau telah berdusta, engkau telah menipu.
Seperti mana dalam satu hadis yang saya sebut tadi, innallaha, sungguhnya Allah, innallaha la yanzuru fi suwarikum, sungguhnya Allah Ta'ala tak lihat pada diri kamu, wajah kamu, keadaan kamu. Innallaha la yanzuru fi suwarikum wa a'malikum, dan juga amalan, walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Nampak tak? Nampak tak? Allah Ta'ala hanya melihat pada hati. Ikhlaskan hati kita, anakku sekalian. Kita berbaik-baik dengan orang, kita ikhlas hati kita. Sebab apa, anakku sekalian? Tak rugi. Tak rugi kita buat ikhlas dengan keadaan apa? Kita buat baik dengan ikhlas. Sebab Allah Ta'ala akan mengganjari pahala demi pahala, dan juga semua orang akan sayang kepada kita. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi SAW, berkasih sayanglah kamu, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku sekalian. Dengan ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi. Kita sayang kawan kita, kita nasihat kawan kita, jomlah semayang, jomlah solat. Oh best malam tadi kami ikut satu program Qiyamul, syok ustaz tu. Jom, nak ikut tak? Kita niat, kita bukan nak cerita kerana nak apa? Nak menunjuk, tak. Kita niat kerana kita nak dakwah kawan kita, nak tarik kawan kita. Kan? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Jom malam ni kita pergi. Contohnya, oi, best kita buat apa? Grup belajar, kan? Study group. Alhamdulillah baru ni keputusan kami dapat baik. Sebab apa? Alhamdulillah kita study group. Lepas tu dia minta pandangan cikgu pula. Nak tak? Jom kita sekali. Kita niat. Kita sayang dengan kawan kita. Yang kita seorang saja. Sebab apa, nak sekalian? Kita nak Allah Ta'ala sayang kita juga. Anakku sekalian, Allah Ta'ala akan menjentik hati-hati orang lain sayang kepada kita. Akhirnya kita akan menjadi orang yang beruntung, hidup di dunia dan juga akhirat dengan ikhlas, bukan kerana riya. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu dengan apa sahaja di atas muka bumi, anakku sekalian. Kasih sayang dengan adik-beradik kita, kasih sayang. Kita nak tolong adik kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Tambah pula adik-beradik, anakku sekalian, kena sayang, anakku sekalian. Sayang adik kita, kerana itu silaturahim. Ustaz nak sentuh sikit tentang silaturahim. Apakah maksud silaturahim, anakku sekalian? Banyak orang tersalah faham tentang silaturahim. Kawan kita ni kawan kita ni macam mana ni? Ni kumpulan ni kita menjalankan silaturahim dengan kelas A, dengan kelas 4 Bestari, ni kelas 4 Dinamik. Kita buat program silaturahim. Itu bukan silaturahim, anakku sekalian. Itu namanya ukhuwah Islami. Ya, saudara, persaudaraan dalam Islam. Silaturahim macam mana, anakku sekalian? Maksud silaturahim, silah, jalan yang datang dari rahim. Rahim siapa? Rahim tok kita, anakku sekalian. Itu kena baik, anakku sekalian. Nabi cukup marah orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapakah silaturahim kita ni? Adik-beradik kita, abang kita, kakak kita, tok wan kita, pak menakan kita, sepupu kita. Rahim siapa datang daripada kita? Datangnya kita daripada rahim tok kita. Tok kita telah melahirkan anak. Ada pak cik, ada pak long. Itulah silaturahim, anakku sekalian. Jangan putuskan. Kalau kita terputus, kita buat benci, kita tak mau tegak, kita meluat tengok adik-beradik, tengok apa sepupu kita balik-balik kampung, anakku sekalian. Kita buat tak reti dekat dia, anakku sekalian. Takut-takut bila terputus silaturahim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tak turun kepada kita, anakku sekalian. Silaturahim, anakku sekalian. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu akan dikasihi oleh apa sahaja di atas langit, anakku sekalian. Dan seorang lagi telah meluaskan rezekinya oleh Allah dan diberikan kepadanya bermacam-macam harta kekayaan. Lalu dia mengenalinya. Ni aku rezeki aku banyak ni, anakku sekalian, di atas akhirat nanti kalian. Amal apakah yang engkau telah jalankan, kerjakan ke atas kenikmatan adalah aku berikan kepadamu. Maka dijawab oleh orang tersebut, aku tidak pernah meninggalkan suatu jalan pun yang engkau suka dibelanjakan pada itu, kecuali aku belanja hartaku
padanya semata-mata kerana engkau. Orang ni orang kaya, anakku sekalian. Allah Ta'ala tanya, hang belanjakan harta macam mana ni? Orang tu jawab, aku belanjakan hartaku ni, aku sedekah, anakku sekalian. Aku wakaf hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas Allah Ta'ala berkata, engkau pendusta. Tu dia. Allah Ta'ala kata dia tu, engkau pendusta. Sebab apa? Sesungguhnya engkau berbuat demikian agar engkau mahu disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan sudah pun engkau dipuji orang. Lalu engkau sudah dipuji orang. Hang dah dapatlah apa yang hang nak. Dekat akhirat berapa aku nak bagi dah? Tu dia. Allah Ta'ala kata lagu tu. Kan? Hang kat dunia hang dapat dah. Dapat apa? Hang nak orang puji kan? Kan? Sebab apa hang belajar? Hang pulun pasal apa? Sebab aku belajar kerana Allah. Katanya, tetapi belajar kerana nak bagi orang puji, kata dapat A. Contohnya, nak tunjuk-tunjuk orang. Kan? Tak betul, jangan buat macam tu sekalian. Takut apa yang dibuat apa yang berlaku kepada kita nanti, keburukan akan datang. Sehingga apa? Lalu diperintahkan supaya diseret malaikat ke atas mukanya. Malaikat seret. Allah Ta'ala kata, seret orang tu. Orang tu boleh seret, muka dia penuh dekat atas lantai, nak sekalian, seret. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal yasira minar riya' syirkun." Sedikit dari riya ialah syirik, anak sekalian. Baginda bersabda lagi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar," iaitu ar-riya, anak sekalian. Jangan kita buat syirik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang paling aku takut ke atas kamu ialah syirik. Kata Nabi. Kerana apa? Kerana sekecil-kecil syirik yang kecil itu ialah apakah syirik? Sahabat bertanya, apakah syirik itu wahai Rasulullah? Baginda berjawab ialah riya, anakku sekalian. Jangan menjadi solat. Sebab apa sekalian? Sebab kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata untuk menjadi orang yang lebih baik, anakku sekalian. Maka Allah pada hari pembalasan kepada manusia berdasarkan amalan mereka. Pergilah kamu kepada mereka-mereka yang riak dengan amalan-amalan mereka, maka lihatlah kepada mereka, adakah terdapat di sisi mereka balasan? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Hang nak dulu kan, hang nak bagi orang puji hang kan? Ambil lah. Buat apa hang nak syurga? Kan? Hang buat dulu, buat kerja agama, contohnya kan, kita buat kerja, kita buat kebajikan kepada kawan-kawan kita tolong cikgu. Kerana apa? Nak bagi kerana apa? Kerana kalau cikgu tengok kita buat baik, kita dapat apa? Kita nakkan markah lebih. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dapat markah lebih, orang puji kita. Jangan, anakku sekalian. Sebab apa? Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sujud dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anakku sekalian, yakinlah bahawa Allah Ta'ala ialah pencipta kita, anakku sekalian. Orang yang nakkan amalan mereka, orang tengok baik, dekat akhirat nanti, Allah Ta'ala akan tukar amalan mereka menjadi amalan yang buruk. Sebahagian ulama salaf berpandangan ketika dibaca ayat ini dengan mengatakan, celakalah kepada ahli riya. Anakku sekalian, malah Ali bin Abi Thalib telah berkata, terdapat 3 tanda bagi orang yang melakukan riya. Sekalian, tanda-tanda orang yang melakukan riya apa sekalian? Yang pertama, malas ketika bersendirian. Duduk sorang-sorang malas. Itu tanda orang riya. Yang kedua, melakukan amalan sekiranya ada orang lain bersamanya. Pertama, orang tu malas bila seorang. Yang kedua, dia buat amalan dia sekiranya ada orang lain duduk dengan dia, baru dia buat. Yang ketiga, anakku sekalian, menambah amalan apabila dipuji dan mengurangkan amalan apabila dikeji. Ya Allah, anakku sekalian. Kan orang, kita takut walaupun kita tak niat macam tu, tetapi ingatlah, kita takut benda tu menjadi riak kepada kita. Ini susah sikit kita nak buat. Dan kita perlu latih diri kita sekalian. Kita buat baik, kan? Kita tolong cikgu, kita tolong ayah, kita tolong kawan. Tiba-tiba orang peli. Nak bagi orang tengok lah tu. Kan? Lepas tu kita mulat. Kita tak mau buat dah benda baik tu. Itu pun benda riak. Tak mana riak? Tinggalkan perkara baik yang telah kita buat. Anakku sekalian. Biar orang kata ke, orang hina ke, orang cerca ke, anakku sekalian, tetap kita teruskan, anakku sekalian. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala
tetap sayangi kita, Allah Ta'ala tetap kasihi kita kerana kita menjadi orang yang sabar. Kita jangan menjadi orang yang riak. Fudail bin Iyad telah berkata, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Kita tinggalkan amal kerana manusia adalah riak. Dan melakukan amal kerana manusia adalah syirik. Subhanallah. Dan ikhlas adalah yang Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Ulang sekali. Meninggalkan amal kerana manusia. Aku tak buat ni pasal apa? Pasal apa tak main sunat? Malas main sunat. Pasal apa? Tak kira orang tengok aku ni hebat pula. Itu riak, anakku sekalian. Ni pasal apa hang tak mau tolong angkat cikgu? Barang kesian cikgu tu. Tak mau angkat pasal apa? Saya orang kata aku rajin pula. Itu riak. Meninggalkan amal kebaikan kerana manusia. Pasal manusia. Itu ialah riak. Yang kedua, melakukan amal kerana manusia ialah syirik. Anak sekalian, syirik anak sekalian. Bukan riak ni. Syirik. Sebab Nabi kata apa? Sekecil-kecil syirik ialah riak anak sekalian. Dan ikhlas. Ikhlas adalah yang Allah menyelamatkan kamu daripada keduanya. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, didik hati kita kerana Allah Subhanahu, dan itulah yang Allah Taala akan menyelamatkan kita daripada kedua-dua perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita. InsyaAllah dekat itu saja dapat sampaikan pada kali ini. Moga-moga ia bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah dan silap itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.